Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Seperti biasa dalam program My Hadis Time, kita akan membacakan pada awal pengajian kita mengenai tentang hadis yang berkaitan dalam bulan Ramadan ini. Pada hari ini saya akan membacakan pada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah satu hadis berkaitan dengan tentang Al-Quran dan juga tentang Ramadan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dia kata Al-Quran dan puasa ni akan memberikan syafaat kepada umat Islam ataupun kepada seorang hamba di hari akhirat kelak. Pada hari yang mulia ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita telah masuk satu episod yang sangat menarik, iaitu tentang episod Nuzulul Quran, iaitu episod tentang yang akan mengolah, meneroka tentang hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, maka perbincangan kita hari ini berkaitan juga dengan hadis yang awal yang saya bacakan tadi. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada umat Islam di hari akhirat kelak. Maka perbincangan kita pada hari ini adalah satu episod yang sangat istimewa, iaitu membincangkan tentang Nuzulul Quran. Seperti biasa, bersama dengan saya ada seorang tetamu yang istimewa untuk episod khas kali ini, iaitu bersama dengan saya Dr. Yusof Ismail. Apa khabar Dr. Yusof? Alhamdulillah sihat. Sihat Dr. Yusof. Macam mana datang tadi? Ada jam ke? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik. Hari ini agak istimewa sikit tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, kerana hari ini hanya saya dengan Dr. Yusof sahaja yang akan membincangkan tentang episod Nuzulul Quran pada hari ini, iaitu episod yang akan mengaji ataupun membacakan mengenai tentang hadis yang berkaitan tentang Al-Quran. Tapi sebelum kita meneruskan tentang bacaan hadis berkaitan tentang Al-Quran, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh tetamu istimewa kita, iaitu Dr. Yusof Ismail. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita akan meneliti dan membaca ayat Al-Quran daripada suratul Baqarah ayat yang ke-185. Jadi bolehlah tuan-tuan penonton yang berada di sana untuk berada bersama dengan mushaf masing-masing bagi sama-sama kita meneliti bacaan ayat Al-Quran ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan yang disampaikan oleh Dr. Yusof Ismail mengenai tentang bagaimana Allah Ta'ala memperincikan
bahawa dalam bulan Ramadan, bulan inilah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kalau kita nak memperkenalkan seseorang, kita akan kenalkan dia dengan sesuatu yang istimewa. Dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala perkenalkan dengan satu perkara yang istimewa, iaitu Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, iaitu syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Baik, mengenai hadis yang akan kita sampaikan ataupun akan kita bicarakan pada hari ini, iaitu hadis yang sangat popular yang barangkali tuan-tuan pernah dengar, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Uthman, yang mana Saidina Uthman menyebutkan, beliau menyampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik, mengenai hadis ni Dr. Yusof, berkenaan tentang perawi itu tadi. Kalau kita dengar perawi itu diriwayatkan daripada Saidina Uthman. Jadi apa penerangan ataupun apa kaitan ataupun kisah yang mungkin Dr. Yusof boleh sampaikan mengenai perawi yang kita bincangkan pada hari ini? Terima kasih Yang Bahagia Dr. Ahmad Sanusi. Sebagaimana biasa apabila kita berbicara tentang sesebuah hadis, pastinya kita ingin mengetahui kedudukan sebuah hadis itu dahululah. Betul. Dan hadis ini, hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, adalah sebuah hadis yang tidak diragui lagi kedudukannya kerana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadail Al-Quran, dalam bab yang diletakkan sendiri dengan lafaz Al-Quran, lafaz hadis ini, iaitu bab khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Masya-Allah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Sanusi tadi, bahawa hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang saya rasa kita mungkin tidak perlukan lagi untuk diperkenalkan dengan lebih mendalam, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, salah seorang daripada Al-Khulafa Ar-Rashidin yang telah memimpin dan telah mengembangkan Islam. Begitu banyak jasa beliau kepada Islam. Cuma mungkin saya ringkas kita nak sebutkan bahawa Sayyidina Uthman ini, antara yang penting ialah beliau ini seorang yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Baik, menarik penerangan yang diberikan oleh Dr. Yusof tadi. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, temui kami dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Hari ini episod kita adalah episod yang sangat istimewa, iaitu episod yang membincangkan tentang nuzul Al-Quran, iaitu tentang bagaimana Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Dan hari ini kita membicarakan tentang hadis yang mana Rasulullah menyebutkan bahawa sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada kita Al-Quran ataupun yang mengajarkan Al-Quran. Pemilihan hadis ini adalah kerana kita bukan sekadar nak tahu tentang bagaimana nuzul Quran ataupun kenapa nuzul Quran ataupun bagaimana nuzul Quran itu berlaku, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita boleh mempraktikkan daripada pengajian kita tentang Al-Quran ini tadi. Baik, kita akan masuk pada soalan yang selanjutnya perbincangan kita bersama dengan Dr. Yusof. Boleh saya tanya soalan yang seterusnya? Ya, silakan Dr. Baik, kalau Dr. Yusof perhatikan, Rasulullah SAW menyebutkan, dia kata khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Kenapa Rasulullah menggambarkan golongan yang paling baik adalah golongan yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan dia? Apa maksud Rasulullah kat sini? Baik, terima kasih Yang Bahagia Dr. Ahmad Sanusi. Pertama sekali, bila kita melihat hadis ini, sebenarnya hadis ini menggabungkan dua aspek yang sangat penting berkaitan dengan Al-Quran. Itu perlu kita jelas dahulu, iaitu man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, iaitu ta'allum dan ta'lim, iaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi manusia yang terbaik yang disebutkan Nabi SAW ini ialah manusia yang menggabungkan kedua-dua ciri-ciri ini di dalam dirinya, iaitu sebagai seorang yang mengajarkan, sebagai seorang yang mempelajari Al-Quran, dan pada masa yang sama dia juga mengajar Al-Quran kepada orang lain. Baik, kenapakah Nabi SAW meletakkan orang yang berkaitan dengan Al-Quran ini sangat tinggi kedudukannya, ya Tuan Masih? Ya. Kalau kita lihat, jawapannya sangat jelas, iaitu Al-Quran itu sendiri sebagai sebuah kitab yang menjadi asas kepada Islam itu sendiri. Masya Allah. Tanpa Al-Quran tiadalah Islam. Masya Tanpa Al-Quran tiadalah perundangan Islam.
tanpa Al-Quran tiadalah petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita seharian. Maka dengan baginda memberikan penekanan yang begitu besar, kelebihan yang begitu besar kepada Al-Quran, itu meletakkan suatu asas yang sangat jelas kepada kita umat Islam bahawa dengan kita mempelajari dan mengajar Al-Quran ini sebenarnya adalah kita mengembangkan Al-Quran itu. Itu menjadikan orang yang berkaitan dengan Al-Quran itu sangat tinggi dan sangat istimewa kedudukannya di sisi Islam. Jadi saya rasa ini juga adalah satu yang sangat baik bagi kita untuk kita faham sebenar-benarnya bahawa kedua-dua kaedah ini mempelajari dan mengajarkan sesuatu adalah kaedah yang paling utama dalam memastikan hidupnya sesebuah panduan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Terima kasih banyak Dr. Maksudnya penerangan yang sangat mantap Dr. Yusof memang dah biasa bercakap dalam TV ke macam mana? Biasa. Itu sekadar soalan selingan. Saya juga tertarik dengan penerangan Dr. Yusof yang kata tadi bahawa maknanya tak memadai seseorang tu mempelajari Al-Quran sahaja, tapi dia kena mengajarkan juga Al-Quran. Jadi kalau kat sini kita nak tengok, kalau kita dah ahli keluarga kita dah belajar Quran, isteri saya dah belajar Quran ke, anak saya dah belajar Quran, apakah kelayakan dia orang nak mengajar Quran tu? Sebab nanti kan orang kata pandai-pandai dia nak ajar Quran, dia ada kelayakan ke? Apakah kelayakan ataupun boleh ke seseorang yang baru belajar Quran dia terus mengajarkan Quran? Ini suatu yang sangat besar sebenarnya untuk kita uraikan dalam masa yang sangat pendek, kerana ilmu mengajar dan mempelajari Al-Quran itu kita perlu melihat kepada bidang apakah yang diajarkan, yang dia belajar. Tetapi kalau soalan tadi menyentuh tentang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di rumah, saya rasa ini suatu yang biasa, yang mana seorang ibu ataupun seorang bapa sekiranya dia mempunyai ilmu yang cukup tentang ilmu tajwid sekurang-kurangnya, iaitu jika dia mengajarkan pembacaan Al-Quran, bagi saya dengan mempunyai ilmu tajwid yang asas, yang cukup, itu sudah memadai untuk dia mengajarkan anak-anak. Tetapi kalau ingin mengajar di masjid dan di surau, saya rasa ini satu perkara yang kita perlu bincangkan lagi, insya-Allah. Betul. Dan saya ada satu soalan tambahan juga untuk Dr. Yusof. Kadang-kadang saya tengok dalam situasi yang semasa ni, orang yang mengajar Al-Quran ni kadang-kadang dia meletakkan harga yang sedikit. Katakan macam tu. Kadang-kadang orang sensitif sikit. Tak boleh lah letak harga mahal ni, orang nak ngaji Quran tak boleh letak harga mahal. Macam mana Dr. Yusof? Bolehkah kita letak harga? Saya berpandangan bahawa masyarakat perlu lebih mempunyai belas kasihanlah kepada guru Al-Quran. Kita mungkin sanggup berbelanja dengan begitu banyak untuk sesuatu yang lain, tetapi untuk Al-Quran yang menjamin kehidupan kita di dunia, menjamin kehidupan kita di akhirat, apakah sangat jumlah wang kalau kita keluarkan untuk perkara yang begitu besar yang menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat. Saya rasa itu sesuatu yang penting untuk diberikan. Baik, menarik penerangan Dr. Yusof. Maknanya tidak menjadi masalah sepatutnya tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah kalau kita sanggup memberikan ataupun mengeluarkan wang yang lebih untuk perkara yang lain, maka apakah nilainya ataupun apakah salahnya untuk kita memberikan lebih juga untuk pengajian Al-Quran? Kerana tuan-tuan pun tahu bahawa Al-Quran adalah satu perkara yang akan membimbing seseorang itu ke arah kehidupan yang lebih baik. Kalau bayangkan kalau anak kita daripada kecil lagi kita dah dididik ataupun kita dah didik mereka dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan dia akan membesar dengan petunjuk Al-Quran. Maka Quran tidak lengang daripada jiwa dan hatinya, bahkan pembacaan mereka terhadap Al-Quran akan menaikkan kedudukan mereka. Ini selaras dengan hadis yang Rasulullah sampaikan, Iqra' warqi fa inna akhira manzilataka yaumal qiyamah akhiru ayat taqra biha. Rasulullah kata nak bacalah dan naiklah. Maknanya orang yang akan baca Quran, kedudukan dia akan naik hingga ke penghujungnya ataupun hingga ke tempat yang tertinggi di hari akhirat kelak. Baik, perbincangan yang selanjutnya kita akan masuk lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam rancangan khas mengenai nuzul Al-Quran yang dibincangkan dalam program My Hadis Time kita pada hari ini. Kalau kita tengok awal pengajian tadi, kita dah bincangkan bagaimana yang menyampaikan hadis ni namanya adalah Saidina Uthman. Iaitu Saidina Uthman, orang yang mempunyai jasa yang besar terhadap Al-Quran. Beliau yang mempunyai ataupun mengusahakan
ada inovasi daripada beliau mengumpulkan Al-Quran ini setelah mana para sahabat pada zaman beliau berselisih tentang Al-Quran ataupun bacaan, maka Saidina Uthman kumpulkan dengan satu mushaf satu mushaf ibu. Beliau punya sumbangan dalam bidang Quran tidak dapat nak dinafikan lagi. Pada perbincangan kita yang kedua, kita dah tanya pada Dr. Yusof mengenai tentang maksud yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah tentang siapakah golongan yang terbaik. Kenapa Rasulullah gambarkan orang yang belajar Quran ini sebagai golongan yang terbaik, dan apakah boleh, ini yang penting juga tadi, apakah boleh sebenarnya kita meminta upah ketika kita mengajarkan Al-Quran. Dan soalan yang ketiga yang akan kita bincangkan dalam sesi kita yang seterusnya pada hari ini adalah mengenai tentang nuzul Quran hari ini sendiri. Kita dah tahu dah, kita sambut pengajian Al-Quran, kita sambut tentang program nuzul Al-Quran. Tetapi yang paling utama sebenarnya apakah yang boleh kita lakukan ataupun pihak masyarakat boleh lakukan setelah daripada mereka menyambut nuzul Al-Quran. Apakah mereka menyambut ni sekadar sambutan sahaja ke, ataupun apakah tindakan yang boleh kita ambil sebagai masyarakat untuk mempraktikkan apa yang telah kita lalui pada hari ini. Okey. Jadi soalan mengenai ini, apa pandangan Dr. Yusof? Apa yang sepatutnya masyarakat boleh lakukan dalam selepas dia orang sambut program nuzul Al-Quran ni? Terima kasih banyak Dr. Ahmad Samsi. Kalau kita lihat sebenarnya banyak perkara yang kita boleh lakukan dengan Al-Quran. Cuma di peringkat yang paling asas yang ingin saya sebutkan di sini bahawa kita dapati ada di kalangan masyarakat Islam yang sememangnya mengkhususkan diri mereka dan anak mereka untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran dan seterusnya untuk menjadi seorang yang alim dalam bidang Al-Quran dan boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tetapi ini ada satu golongan yang insya-Allah menjadi jaminan kepada kita. Namun mereka bukanlah golongan majoriti di dalam masyarakat. Kita lihat pada hari ini terdapat ramai di kalangan masyarakat kita yang juga berminat untuk menghantarkan anak-anak mereka untuk belajar Al-Quran. Saya ingin tegaskan di sini bahawa sempena dengan nuzul Al-Quran ini, marilah sama-sama kita cuba merenung kembali ke dalam usaha yang telah kita lakukan kepada diri dan kepada keluarga kita. Adakah kita sanggup, adakah kita telah membelanjakan harta yang cukup untuk kita mendapat habuan yang banyak daripada Al-Quran ini? Ataupun kita hanya sekadar membelanjakan lebihan harta kita untuk mempelajari Al-Quran ataupun untuk menghantarkan anak-anak kita mempelajari Al-Quran. Seharusnya tidak begitu yang berlaku, ya Dr. Ahmad Samsi. Seharusnya kita ini memberikan harta yang banyak, memberikan harta yang cukup, membelanjakan harta yang cukup, membelanjakan masa dan tenaga yang cukup supaya kita dapat mendidik diri kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan seterusnya, insya-Allah kita beramal dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-harian, Doktor. Baik, masya-Allah. Begitu ungkapan ataupun kesimpulan yang dapat kita pelajari daripada Dr. Yusof punya huraian mengenai hadis tadi. Malah dalam bulan Ramadan ini suka juga saya ingatkan pada tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan masih ingat Al-Imam Malik. Al-Imam Malik adalah seorang pakar dalam bidang hadis, bahkan beliau adalah rujukan dalam mazhab Maliki. Tetapi bila masuknya bulan Ramadan, beliau dikatakan menutup pengajian hadis dan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i. Menurut Al-Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Al-Imam Syafi'i dikatakan boleh habis Quran dalam bulan Ramadan ni berpuluh kali. Ada yang kata 60 kali. Maknanya satu hari boleh khatam 2 kali Al-Quran. Maknanya mereka, para ulama, para salafus salih yang terdahulu bersungguh mengaji Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran, bahkan melatih diri mereka dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, dan begitu juga dengan bulan-bulan yang selanjutnya. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, agar kita marilah sama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang akan kita usahakan untuk memperkasa program-program pengajian Al-Quran dan hadis. Baik, kita telah sampai kepada penghujung rancangan. Bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama angkatkan tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan hari ini insya-Allah kita, bacaan doa kita akan dipimpin oleh tetamu kita yang istimewa, Dr. Yusof Ismail. Silakan Dr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiba. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penawar bagi kami. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran petunjuk bagi kami, pedoman hidup kami,
Sinarkanlah hidup kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah hati kami ini sentiasa terikat dan sentiasa cinta kepada kitab-Mu ya Allah. Rezekikan kami ya Allah untuk sentiasa membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan seterusnya, menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dan amalan dalam kehidupan kami sehari-harian ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.